Hai, saya Marbelisa Saipin, pelajar di bawah bimbingan Teacher Rita dari tim Contagious Intelligence. So, hari ini saya akan berkongsi tentang topik tisu di bawah tajuk 6.2 yaitu sel, tisu, dan membran. Oke, first kita kena tahu dulu apa ini tisu. Tisu ialah gabungan daripada berjuta-juta sel yang mana gabungan ini akan menentukan jenis-jenis tisu yang berbeza serta melakukan fungsi atau tugas yang berbeza. Tisu ini sebenarnya dia ada 4 jenis yaitu tisu epitelium, tisu penghubung, tisu saraf, dan tisu otot. Tapi hari ini saya cuma akan berkongsi tentang tisu epitelium saja. Tisu epitelium ini ialah tisu yang dibina daripada satu atau lebih lapisan sel. Sel-sel tisu ini tersusun rapat antara satu sama lain membentuk satu lapisan yang berterusan yang melapisi permukaan luar seperti kulit kita dan ruang mulut. Dan permukaan berongga dalam badan yaitu rongga salur pencernaan dan kelenjar endokrin. Oke, kalau menampak di sini, ini ialah klasifikasi tisu epitelium, yang mana tisu epitelium ini dia terbahagi kepada dua jenis, yaitu tisu epitelium ringkas dan tisu epitelium compound. Bagi tisu epitelium ringkas ini, dia terbahagi kepada 4 jenis, yaitu squamous, kolumnar, cuboid, dan kolumnar bersilia. Bagi tisu epitelium compound pula dia terbahagi kepada 2 yaitu tisu epitelium compound berstratum dan tisu epitelium compound peralihan. Oke, first kita tengok pasal tisu epitelium ringkas dulu. Tisu epitelium ringkas ni dia ada tisu epitelium squamous yang mana tisu epitelium squamous ni dia berbentuk pipi menyerupai sisik ikan dan leper. Fungsi dia ni adalah untuk menjalankan aktiviti pemindahan bahan seperti gas, cair, dan metabolisme. Bahan-bahan boleh meresap melalui lapisan sel ini dengan mudah. Lokasi dia ada di sistem kardiovaskular kita seperti saluran darah dan jantung kita. Dia juga ada di saluran limfatika, alveolus, pleural, dan peritoneum. Bagi kedua ialah tisu epitelium cuboid. Bentuk dia kubus dan leper. Fungsi dia adalah mengeluarkan zat, menjalankan proses penyerapan. Lokasi dia ada di ovari, tubulus ginjal, dan kelenjar. Ketiga ialah tisu epitelium kolumnar. Bentuk dia lurus seperti tiang. Fungsi dia adalah menghasilkan mukus, membantu penyerapan zat-zat makanan di sepanjang sistem elementary. Lokasi dia terdapat di usus kecil dan perut kita. Keempat ialah tisu epitelium kolumnar bersilia. Bentuk dia lurus seperti tiang tetapi berbulu halus di permukaannya. Kalau kamu nampak di dalam gambar ini, dia ada bulu-bulu halus yang warna merah nih kan. Fungsi dia adalah untuk membenarkan pergerakan ke satu arah saja. Lokasi dia terdapat di sepanjang salur pernafasan kita dan saluran uretra untuk lelaki dan perempuan. Sekarang kita masuk di tisu epitelium compound. Tisu epitelium compound berstratum ini dia terbahagi kepada 2 jenis, yaitu tisu epitelium berstratum berkeratin yang mana dia terdapat di permukaan kering seperti rambut, kulit, dan kuku kita. Fungsi dia adalah melindungi sel-sel di bawahnya daripada kekeringan. Kedua, dia ada tisu epitelium berstratum tidak berkeratin. Dia terdapat di permukaan basah seperti kita punya mulut, mata, faring, dan esofagus. Fungsi dia adalah mencegah pencerobohan bahan asing. Kedua, kita ada tisu epitelium compound jenis peralihan atau kita panggil transitional. Dia terdiri daripada beberapa lapisan sel seperti buah pear, sifatnya elastik dan mempunyai rintangan kepada sifat asid. Fungsi dia ialah sebagai pelapik organ dan membenarkan perkembangan organ berkenaan mengikut keadaan. Lokasi dia di pundi kencing dan ureter. Kalau kamu mau tahu, tisu epitelium peralihan ini dia sebenarnya hanya terdapat di sistem kencing kita saja. Sel-sel epitelium peralihan dapat mengembang dan berkontraksi. Kenapa saya cakap dia dapat berkontraksi? Sebab apabila pundi kencing kita kosong, epitelium ini akan kelihatan lebih tebal dan lebih berlapis. Tapi apabila pundi kencing kita dipenuhi air kencing, epitelium akan kelihatan lebih tegang dan kurang berserata. So, maksudnya di sini,
Epitelium peralihan dalam sistem kencing mampu meregangkan dan berkontraksi untuk menampung jumlah urin yang berubah-ubah. Secara keseluruhannya, fungsi epitelium ini adalah sebagai perlindungan, yaitu melindungi sel-sel di bawah daripada sinaran, pengeringan, dan pencerobohan oleh patogen kesan toksin atau kecederaan fisikal. Kedua, fungsi dia adalah untuk pengangkutan. Dia mengangkut molekul berbeza ke dalam dan keluar sel melalui pump berbeza atau saluran yang berbeza yang terdapat dalam tisu epitelium. Ia juga terlibat dalam sistem pernafasan, penghadaman, dan pundi kencing. Ketiga ialah rembesan, berfungsi sebagai rembesan. Epitelium kelenjar mengeluarkan makromolekul yang berbeza, termasuk hormon yang bertanggung jawab untuk mengekalkan permukaan badan seperti kulit dan membantu menyokong fungsi pelbagai organ seperti sistem pencernaan. Keempat, dia punya fungsi adalah untuk penyerapan, membantu dalam proses penyerapan pelbagai molekul dengan mengembangkan kawasan permukaan. Dalam saluran penghadaman, sel-sel kolumnar dalam usus kecil membantu menyerap air serta banyak nutrien lain. Sekian tamatlah perkongsian saya. Maaf jika ada sebarang kekurangan, karena yang lebih itu ialah harapan saya untuk lulus dalam subjek sains sukan. Terima kasih, good luck untuk semua kawan-kawan saya yang akan menduduki STPM, dan kamu jangan lupa subscribe YouTube channel Teacher Rita, like, komen, dan share. Bye! Ulang. Epitelium ringkas dan tisu epitelium berstratum. Tisu epitelium. Oke, ulang. Tes. Hai, nama saya Marbelisa Saipin.